Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kita kembali lagi dengan analisis pasaran mingguan kita pada minggu ini. Minggu ini kita akan cover untuk pasaran daripada 8 hari bulan hingga 12 hari bulan Mac. Okey. Jadi pada minggu lepas saya ada memberi ulasan bahawa euro US dollar akan meneruskan penerjunan selepas sedikit retracement, dan kita lihat di sini dia telah buat satu retracement dan buat satu base dekat sini. Base dekat sini selepas dia buat base, dia meneruskan perjalanan dengan memecahkan trendline ini ya. Trendline ini saya dapat daripada weekly. Okey, jadi it is safe to say that euro US dollar kemungkinan akan meneruskan penerjunannya ke downside. Okey. Jadi untuk minggu pada hujung minggu ni Senate US telah meluluskan 1.9 trillion stimulus package tu. Jadi kemungkinan kita akan, disebabkan itu adalah satu khabar yang baik, jadi mungkin market akan react dengan positif dan US akan bertambah kuat. Jadi minggu hadapan pada hari Isnin mungkin kita akan lihat ada sedikit gap ke bawah dekat dalam euro US dollar. Kemudian dia mungkin akan membuat sedikit retracement, sebuah retracement ataupun dia akan sideways di antara dua kawasan ini. Jadi apa yang saya expect adalah dia akan menuju ke base di bawah ni. Kalau kita lihat di sini ada satu base SND, dan base SND berada di bawah weekly support ini. Jadi saya merasakan kalau ada retracement pun dia akan pergi ke arah zone ini, sekitar 1.191 hingga 1.196. Okey, mungkin dia akan retrace sampai situ sebelum dia meneruskan perjalanan ke bawah. Dan sebelum dia menuju ke bawah lagi untuk test weekly support di bawah ni, mungkin dia akan terpaksa memecahkan dulu support base di sini Okey, daripada sudut fundamental macam saya cakap tadi, 1.9 trillion stimulus package itu telah berjaya diluluskan. So good news untuk US. Pada minggu ni juga kita akan ada ECB interest rate decision. Market expect mungkin tiada perubahan, dan untuk beberapa bank negara yang lain pun kebanyakannya akan cuba mengekalkan interest rate. Jadi apa yang kita perlu berhati-hati adalah dia punya forward guidance. Okay? Forward guidance tu sama ada dia akan menambahkan QE ataupun mengurangkan QE, ataupun dia ada membuat apa-apa forward guidance yang lain. Jadi untuk ECB, market menganggarkan mungkin dia akan mengekalkan interest rate, tapi kita kena berhati-hati dengan forward guidance yang akan diberikan nanti. Kalau misalnya dia mengurangkan QE program dia, kemungkinan kita akan nampak sedikit kekuatan dalam euro. Andai kata misalnya dia menambahkan QE program dia, jadi kita akan nampak euro makin melemah, dan ini akan membukakan peluang kepada kita untuk terus sell euro US dollar sehingga 1.60 di bawah ni. Okey. GBP US dollar, itulah pair kita yang seterusnya. Okey. Jadi pada minggu lepas kita nampak berlaku penurunan juga dekat dalam pair ini, seperti mana-mana pair major yang lain. Dia ada buat sedikit retracement sebelum dia meneruskan perjalanan menuju ke bawah, dan dapat kita lihat di sini dia sudah testing weekly di atas ni, dan support di bawah ni sudah berjaya dipecahkan. Jadi pada minggu hadapan saya expect dia akan meneruskan sedikit perjalanan ke bawah. Namun perjalanan ke bawah dia tidaklah sekuat mana perjalanan menurun euro US dollar. Magnitude dia tu, perbezaan pergerakan tu mungkin akan agak kurang berbanding dengan euro. Jadi daripada sudut fundamental macam itulah saya expect, disebabkan oleh 1.9 trillion tu, kemungkinan dia akan meneruskan perjalanan. Kemudian kita daripada situ kita lihat macam mana lagi perkembangan sentimen semasa pada waktu itu. Jadi saya expect dia akan kalau kita lihat di sini, base di sini sudah dipecahkan, dia close melebihi daripada zone ini, daripada zone ini So saya expect dia akan mungkin turun
dan memecahkan zon di bawah ni. Setelah memecahkan zon di bawah ni, mungkin baru dia akan buat sedikit retracement dan kemudian meneruskan perjalanan untuk testing weekly support di bawah ini, ataupun supply base dekat sini, base dekat sini. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada satu trend line, dan trend line ni berjaya mengekalkan keutuhannya sejak daripada Mei 2020. Okey. Jadi perkembangan jadi kenapa berlaku uptrend macam ni? Ini adalah disebabkan di mana Brexit waktu ini Brexit issue dah start mula berkurangan dan semakin positif, dan bila Brexit tu berjaya diselesaikan, berjaya disetujui dengan antara UK dan juga Euro, so dia meneruskan perjalanan menuju ke atas. Jadi dekat sini saya expect in long term untuk tahun ni kemungkinan GBP akan masih terus menguat. Okey, kat sini juga saya expect kalau misalnya dia sudah pecahkan ni, dia akan dapat retracement, so kita boleh tunggu dekat sini untuk teruskan perjalanan sell. Kemudian boleh TP dekat sini. Andai kata misalnya treasury US itu masih terus meningkat dan kekuatan US bertambah, kemungkinan kita akan nampak GU ini menurun sehingga test trendline ini ya. Jadi selepas dia test trendline ni, ada kemungkinan dia akan meneruskan perjalanan menuju ke atas, ataupun mungkin dibuat sideways, sebab daripada sudut GBP pula kebanyakan ahli-ahli dalam BOE itu dia membuat keputusan untuk tunggu dan lihat kesan daripada stimulus yang dia buat dan usaha-usaha yang telah dilakukan sepanjang menghadapi COVID ni lah. Jadi dekat situ kita perlu menantikan juga macam mana perkembangan semasa berkaitan dengan COVID. Tapi buat masa sekarang ni saya merasakan perkembangan COVID ni bagus, melainkan kalau misalnya vaksin itu ternyata tidak membantu langsung, ada kemungkinan kita akan nampak USD terus menguat selaku safe haven, JPY dan Swiss juga akan menguat selaku safe haven. Kalau berita itu menjadi terlalu kuat lah. Jadi untuk masa sekarang disebabkan perkembangan vaksin itu adalah positif, saya merasakan GBP akan terus naik ke atas. Ini kaitannya adalah kerana GBP adalah antara negara pertama yang banyak memberikan vaksin kepada rakyat dia. So market expect ekonomi dia akan bertambah, market expect ekonomi dia akan bertambah baik dan adalah antara yang pertama bertambah baik. Okey, pair kita yang seterusnya adalah AUD US dollar. Okey, untuk pair AUD US dollar ni saya sebenarnya agak keliru. Bukan keliru, saya macam keliru untuk apa yang bakal berlaku, sebab daripada sudut fundamental dia saya nampak sepertinya sepatutnya AUD lemah, tapi disebabkan ada unsur risk on, jadi ada kemungkinan sudut-sudut fundamental untuk AUD tu, untuk Australia tu mungkin akan berkurang dan diatasi oleh mood risk on lah. Jadi walau bagaimanapun, apa yang saya nampak adalah seperti yang saya cakap pada minggu lepas. Bila berlaku penurunan ni pada 2 minggu lepas, dia melakukan sedikit retracement sebelum dia turun meneruskan perjalanan ke bawah. Saya expect dia akan cuba testing zone base dekat sini. Lepas tu dia kemungkinan akan buat sideway, bergantung kepada sentimen semasa lah. Kenapa saya cakap begitu? Kerana kalau nak diikutkan pada the last 2 weeks kan, AUD RBA dia telah menambahkan QE program dia. Jadi bila dia menambahkan QE program ni, sepatutnya AUD akan melemah lah, tapi disebabkan oleh berlakunya ada banyak risk on punya faktor. Jadi AUD mengekalkan berjaya menahan penurunan tu daripada terus jatuh ke bawah. Lepas tu kalau kita lihat pun data China pun pada hujung minggu ni menunjukkan data yang bagus. Memang data dia agak outstanding. Mungkin kerana waktu COVID ni banyak dia punya ekspor tu berjalan lancar.
Jadi dekat situ kalau nak ikutkan, bila China bagus, Australia pun akan bagus. Jadi kemungkinan juga kita akan melihat penurunan yang tidak begitu drastik berbanding pair euro US dollar lah. Dan dekat situ juga saya expect akan berlaku sedikit sideways sebelum dia testing trend line ni. Jadi dekat trend line ni, kalau kita lihat, dia ada dua reason dekat sini. Jadi ada satu trend line dan juga ada satu base dekat sini. Ini boleh jadi satu confluence zone. Jadi dekat sini kita boleh nantikan sama ada dia akan bounce ke atas ataupun turun ke bawah. Ada kemungkinan dia akan turun ke bawah, kemudian dia masuk balik ke dalam trend line ni. Kalau kita lihat dekat time frame yang lebih besar, mungkin dia akan jadi satu macam fake out lah. Dia akan keluar untuk test, ambil zone ni, kemudian baru naik ke atas. Sebab daripada segi perkembangan semasa, nampaknya seperti bukan perkembangan semasa, daripada segi risk on tu, selagi vaksin itu terus menerus memberikan impak yang positif, dan selagi itulah juga market akan ada possibility untuk risk on, dan bila ada berlaku risk on, AUD akan bertambah kuat regardless of the data, regardless apa yang RBA buat untuk mengurangkan kekuatan AUD lah. Okey, pair kita yang seterusnya adalah NZD USD. Okey, untuk NZD USD, kalau kita lihat pada minggu lepas dia dah cuba test trend line ini. Namun demikian, saya expect pada minggu hadapan dia akan meneruskan perjalanan ke bawah. Perjalanan ke bawah dan testing trend line ni, saya expect kemungkinan dia akan pecahkan support ni ataupun zone base dekat sini. Kemudian dia akan test trend line. Jadi dekat trend line ni baru kita dapat lihat dia akan cuba testing dekat support dekat bawah ni. Support dekat bawah ni akan menjadi satu penentu lah. Kalau misalnya dia pecah, maka NZD USD akan meneruskan perjalanan ke bawah. Kalau dia tak pecah, kemungkinan dia akan bounce ke atas dan sama-sama menuju ke atas bersama dengan NZD USD. Sebab kita perlu tahu bahawa bila market risk on, AUD, NZD dan Kanada selalunya akan kuat, dan urutan tu adalah urutan berdasarkan kekuatan. Maksudnya bila risk on, yang paling akan efek adalah AUD, kemudian diikuti oleh NZD, so diikuti oleh Kanada. Itu adalah dia punya susunannya. Seperti mana kalau safe haven trigger, yang paling akan efek atau yang paling akan kuat atau lemah adalah JPY, diikuti oleh Swiss, baru diikuti oleh US dollar. Pada pandangan saya, untuk NZD US dollar dari segi teknikalnya, dia akan meneruskan perjalanan ke bawah untuk testing weekly support di bawah ini. Okey, ini adalah satu lagi pair yang saya agak confused, keliru seperti AUD tadi. Okey, kalau kita lihat pada minggu lepas, US kuat, tapi kekuatan itu berjaya dihalang oleh Kanada. Maksudnya kekuatan Kanada tu telah berjaya mengurangkan peningkatan dalam pair euro USD Kanada ni. Jadi kenapa berlaku demikian adalah kerana OPEC, negara-negara yang mengeksport minyak, seperti Saudi, Rusia. Kalau tak silap dia OPEC Plus. OPEC Plus dia akan melibatkan Rusia apa semualah. So, jadi disebabkan oleh jadi pada minggu lepas OPEC telah membuat perbincangan untuk mengekalkan dia punya production, iaitu production cut tu dia akan kekalkan. Maksudnya dia tidak akan menambahkan lagi production minyak untuk menstabilkan harga minyak. Yang negara yang dikecualikan adalah, kalau tak silap saya, Rusia dengan saya tak pasti apa satu lagi negara itu, tapi negara itu dikecualikan kerana disebabkan oleh musim sejuk. Macam Rusia, disebabkan oleh musim sejuk, dia tak dapat mengeluarkan ikut kuota dia. Jadi dia nak keluarkan lebih pun memang tak boleh, disebabkan oleh situasi cuaca pada waktu itulah. Jadi dekat situ market menerima perbincangan meeting daripada OPEC itu sebagai satu benda yang positif untuk minyak, menyebabkan minyak pada minggu lepas naik melepasi 60 US dollar dan mengekalkan dan tutup harga pada kalau tak silap saya atas daripada 60 US dollar per barrel lah. Jadi dekat situ kita boleh nampak Kanada akan terus menguat, dan juga kalau tak silap
ada beberapa production area, oil production area dekat Kanada juga akan mengalami sedikit pengurangan production, di mana dia akan melakukan sedikit maintenance kalau tak silap saya. Jadi di situ akan mengurangkan lagi supply minyak dekat dalam dunia ni, dan justru itu akan mengekalkan kekuatan harga minyak dan juga Kanada secara tidak langsungnya. Jadi dekat sini apa yang saya boleh nampak adalah disebabkan news 1.9 trilion tu, kemungkinan USD Kanada akan cuba naik ke atas dan test trendline ni, dan dekat trendline ni ada kemungkinan dia akan meneruskan perjalanan ke atas ataupun dia akan bounce ke bawah disebabkan oleh kekuatan Kanada. Jadi jarang sekali untuk geng-geng OPEC ini bersepakat untuk mengekalkan production rate itu. Selalunya sejak 2-3 tahun yang lepas, sejak daripada harga minyak naik, kesemuanya berlumba-lumba untuk meneruskan production untuk mengekalkan share percentage dalam dunia ni lah. Maksudnya macam Saudi, dia nak cuba mengekalkan minyak punya share dalam dunia ni adalah daripada dia. So jadi dekat situ harga minyak susah untuk stabil. Tapi disebabkan kali ini mereka setuju untuk meneruskan production cut rate tu. Jadi ini adalah satu berita yang bagus yang menyebabkan minyak boleh melepasi $60 per barrel. Jadi dekat sini apa yang saya expect, kemungkinan dia akan menuju ke atas dulu untuk test trendline, dan kemudian daripada situ baru kita dapat lihat sama ada dia akan pecah atau turun. Okey, pack kita yang seterusnya adalah USD/JPY. Okey, untuk USD/JPY saya merasakan dia akan cuba break ke atas. Ada kemungkinan mungkin dia akan break ke atas dan buat satu dip, tak berapa deep lah. Maksudnya dia akan test weekly resistance ini sebelum dia meneruskan perjalanan ke atas. Kenapa saya expect USD/JPY akan meneruskan perjalanan ke atas adalah kerana sekarang market kebanyakannya akan berada dalam risk on. Bila risk on, maksudnya safe haven ni semua akan melemah, dan kebanyakan data daripada Jepun pun adalah agak biasa-biasa, tak ada yang terlalu ketara. Okay, so jadi saya expect bila market buka, dia akan terus buka di atas daripada weekly zone ni. Kemudian baru dia akan selepas tu dia akan cuba stabilkan diri. Kemungkinan dia akan turun ke bawah sedikit sebelum menuju ke atas, ataupun dia terus menuju ke atas tanpa pandang ke belakang. Kalau kita lihat pada minggu lepas, dia membuat satu pergerakan yang banyak menuju ke atas selepas buat satu base dekat sini. Dan kalau kita lihat juga bila dia dah sampai ke dalam zone ni, ada kemungkinan dia akan buat sedikit sideway, ataupun dia akan cuba test sekali lagi weekly zone dekat bawah ni. Sebab kalau kita lihat di sini ada satu trend line, yang mana trend line tu telah berjaya dihabiskan, dan selalunya apabila habis satu trend line tu, dia akan start buat satu sideway, kemudian baru dia akan meneruskan perjalanan trend dia lah selalunya. Tapi kita lihat dulu keadaan macam mana. Tapi buat masa ini, daripada sentimen dan juga fundamental, saya masih merasakan USD Japan akan meneruskan perjalanan ke atas. Okey, tidak ada apa-apa faktor daripada segi fundamental untuk Japan menguat. Saya cuma nampak faktor fundamental untuk USD menguat. Jadi dekat situ apa yang kita boleh perhatikan adalah berhati-hatilah kalau misalnya tiba-tiba ada berlaku sesuatu yang boleh men-triggerkan JPY, okay, sebagai selaku safe haven. Tapi buat masa ni saya tak nampak dalam jangka masa pendek atau panjang, saya tak nampak ada possibility untuk apa-apa safe haven di-trigger lah. Apa-apa isu yang boleh trigger safe haven, saya tak nampak. Okay, jadi buat masa ni saya nampak USD JPY akan meneruskan perjalanan menuju ke atas. Okey, pair kita yang seterusnya dan pair kita yang terakhir untuk major pair kita adalah USD CHF. Okey, untuk USD CHF pada minggu lepas saya expect market akan berhenti dekat resistant area ni, tapi ternyata dia berjaya lepas dan close. Kalau kita lihat, dia close di atas weekly support, weekly resistance di atas. So jadi dekat sini saya expect bila dia dah pecah, dia akan meneruskan perjalanan ke atas. Bila dia meneruskan perjalanan ke atas, mungkin dia akan stop sekejap, buat retracement, dan dekat retracement tu kita boleh concentrate untuk cuba terus buy. Alasan daripada segi fundamental, saya nampak
masih sama dengan USD Japan di mana kenapa saya cakap begitu, kerana JPY dengan CHF ini kedua-duanya adalah safe haven. Okey, jadi saya tak nampak apa-apa isu yang boleh men-triggerkan safe haven. Namun demikian, berbezanya Japan dengan Swiss daripada sudut fundamental adalah bukan kerana safe haven saja, sebab Swiss ni juga ada berkait rapat dengan US dollar. Berkait rapat dengan euro dollar. Okey. Jadi kalau kita nampak euro meneruskan euro USD, kita nampak dia meneruskan perjalanan ke bawah, ada kemungkinan USD Swiss dia akan turun menuju ke atas, kerana Swiss selaku negara yang berada di tengah-tengah dikelilingi oleh negara-negara euro yang lain, ekonomi mereka sangat berkait rapat dengan perkembangan semasa euro. Jadi dekat situ ada penambahan di mana kalau berlaku ada sesuatu news yang bagus dekat euro, ada kemungkinan Swiss akan menguat sedikit berbanding dengan JPY lah, kerana dia akan, apa yang berlaku kat euro akan efek juga kepada Swiss. Jadi dekat situ kita kena berhati-hati kalau misalnya pada minggu hadapan bila ECB membuat keputusan tentang interest rate dan ada forward guidance yang hawkish, kemungkinan kita akan nampak USD Canada ni dia akan agak slow untuk menuju ke atas. Tapi kalau misalnya ECB memberi forward guidance yang agak dovish, yang agak negatif, so mungkin kita akan nampak USD Swiss ni terbang dengan lebih laju untuk menuju ke arah resisten di atas ni di 0.50 di sini ya. Okey, jadi itu saja, itu adalah pair terakhir kita untuk pada minggu ini. Saya mengharapkan semua orang terus biru-biru, profit biru-biru pada minggu hadapan. Jadi terima kasih kerana menonton YouTube channel saya. Semoga semuanya profit lah, dan kita jumpa lagi di minggu hadapan.